Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran Surau Bukit Mulia. Tadi saya dengar announcement daripada Tuan Imam, iaitu penceramah istimewa dengan tajuk hadis dhaif dan sumber hukum. Saya ingat itu announcement tahun lepas tu. Yang kali pertama saya datang sini, so mungkin istimewa sebab sekali-sekala one off. Jadi selepas memang tajuk yang kuliah yang lalu itu tentang hadis dhaif dan juga sumber hukum ya. Nah, jadi saya percaya mungkin terbaca yang tahun lepas punya announcement. Jadi untuk malam ini tak ada istimewanya lah, kuliah bulanan. Cuma istimewa mungkin sebab kali pertama. Ini kuliah sulung lah, kuliah sulung untuk kita mulakan dengan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Jadi bab hadis dhaif itu akan ada dalam bab yang keempat. Jadi kita skip dahulu yang di-announce tadi, bila kita akan huraikan insya-Allah bila sampai masa dan ketika ni. Untuk bab yang pertama, di muka surat 2, Al-Fadhil Ustaz Mahathir meletakkan tajuk bid'ah ya. Saya nak kena minta maaf awal-awal. Saya perasan masa saya kuliah Jumaat yang lepas di sebuah masjid di Shah Alam, rupanya ada antara jemaah yang hadir itu merasa tersakiti dengan kuliah tersebut kerana dia ambil gambar saya tengah kuliah dan dia buat posting dalam Facebook. Kata dia tak habis-habis tajuk bid'ah, katanya bosan. Kesian dia bosan. Jadi saya nak beritahu dekat sini lah, kalau ada juga yang bosan dah tajuk bid'ah. Pertama adalah kerana saya ikut bab. Jadi bab yang pertama dalam kitab ni memang bab bid'ah. Jadi yang kalau sudah bosan, yang ataupun sudah tak mau dengar lagi, boleh saja skip, tak ada masalah. Yang kedua, kadang-kadang tak elok juga kalau kita marah pada ustaz-ustaznya asyik tajwid sama je. Yalah, kalau ustaz tajwid pun dia ngajar tajwid lah biasanya. Dia tak akan ngajar faraid. Kita nak belajar faraid, kita carilah ustaz faraid. Jangan marah ustaz tajwid ni, ustaz ni asyik belajar tajwid, habis dia guru tajwid. Sama juga macam kedai makan. Kita pergi kat kedai hamba Allah tu, malam-malam kau ni hari-hari masak tom yum. Tukarlah western ke apa lah. Kita yang nak tukar selera tu, pergilah kedai lain. Pergilah kedai western, jangan marah hamba Allah yang jual tom yum. Dia memang hari-hari dia jual tom yum lah. Sebab itu bidang kebakaran dia. Jadi memang saya selalu guna kitab
Ustaz Mahathir ni, sebab saya dapati ia merangkumi banyak isu yang selalu jadi kekeliruan dalam fikiran masyarakat, bahkan ada kalanya jadi punca perbalahan, bahkan tidak jarang berlaku perpecahan di kalangan masyarakat. Itu sayang. Contohnya kita sekarang ni dalam surau ada rasa persaudaraan, ada rasa kerjasama, ada rasa ukhuwah, ada rasa jamaah. Tapi disebabkan isu-isu yang tidak diperjelaskan, mungkin akan jadi persengketaan. Jadi sebab itu saya pilih dan Ustaz Mahdi letakkan bab pertama tentang bid'ah. Kalau yang sudah biasa dengar, mohon maaf lah ya, boleh saja skip kuliah ini kalau sudah tidak mau dengar lagi. Tapi untuk yang masih ingin mendengar, kita mulai dengan takrif. Kerana apa-apa pun tajuk yang kita nak bincangkan akan menjadi lebih mantap kalau kita mulai dengan takrif, definisi. Apa takrif bid'ah? Kalau dari segi bahasa mudah sahaja, melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan sebelumnya, itu bid'ah. Ihdatsu syai'in ma lam yakun, buat satu benda yang dahulunya tak pernah dibuat. Jadi tak kisahlah urusan agama kah, urusan dunia kah, asalkan tak pernah dibuat sebelum ini, itu namanya bid'ah. Itu dari segi bahasa, the literal definition. The technical definition ataupun dari segi istilahi, dari segi syarak, para ulama ada dua pendekatan yang berbeza. Dalam mentakrifkan bid'ah, ulama mengambil dua pendekatan yang berbeza, tetapi natijah akhir sama. The practical consequence is still the same. Just the initial approach saja berbeza. Berbeza macam mana? Ulama pendekatan yang pertama, mereka mengambil pendekatan umum, sementara yang kedua pendekatan khusus. Bismillah. Untuk membantu kefahaman, saya bagi contoh lain daripada bid'ah dahulu. Saya bagi contoh tentang mengutip durian. Nak tengok beza antara approach umum dengan khusus ya. Ada dua orang toke ladang durian, masing-masing ada staff, ada pekerja yang diupah untuk kutip durian di ladang. Toke ladang A, pendekatan dia umum. Dia sediakan satu bakul besar untuk staff dia. Dia bagi arahan, kamu pergi ke ladang, jumpa durian, masuk dalam bakul. So durian jenis apa pun masuk dalam bakul tu ya. Sementara toke ladang B, dia mempunyai pendekatan yang khusus. Awal-awal lagi dia sudah berikan dua bakul. Satu bakul yang pertama katakan warna kuning, ini khusus untuk musangking dia. Dia cakap kat staff dia, yang bakul kuning tu korang isi musangking, lain ada musangking kau masukkan dalam bakul biru tu. Dia dah khususkan dari awal. Jadi berbezalah ya. Toke ladang A umum, so ada satu bakul besar, macam-macam jenis durian, musangking ke D24 ke durian kampung ke apa ke, semua satu bakul. Yang tadi tak, bila dah awal-awal dia hasilkan musangking satu bakul, kemudian durian lain bakul yang lain. Tetapi natijah akhir sama. Kerana toke ladang A pun nanti durian yang dikumpul dalam bakul tu dia akan hasilkan juga. Ini musangking lain harga. Takkan musangking nak jual sama dengan durian kampung misalnya. Permintaan lain, harga lain, peminat lain. Jadi natijah akhirnya, kalau tadi dia dah hasilkan siap-siap, yang pendekatan umum dihasilkan kemudian. Okay? Boleh dapat bayangan cerita tentang durian. Sekarang kembali kepada bid'ah. Ulama pendekatan yang pertama ibarat toke ladang A tadi. Mereka dari awal sudah sediakan satu bakul besar, dalam itu diisi bid'ah. Apa dia? Fa'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila masukkan dalam bakul bid'ah. Tak kiralah itu urusan dunia kah, itu urusan agama kah, itu urusan yang baik atau buruk, asalkan zaman Nabi tak ada, masuk dalam bakul bid'ah dulu. Sementara ulama pendekatan yang kedua, dari awal dia sudah ada dua bakul. Satu bakul untuk diisi bid'ah, satu lagi bakul yang bukan bid'ah. Lalu dia takrifkan bid'ah sebagai ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Itu bid'ah. Satu perkara baru yang diada-adakan,
yang tidak ada asal dalam syarak yang menunjukkan kepada perkara itu. Cek punya cek tak ada dalil. Asal di situ maknanya dalil. Maka itu masuk dalam bakul bid'ah. Kenapa? Sebab tak ada dalil sokong. Wa amma ma kana lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun satu perkara baru, tak ada zaman Nabi, tapi cek punya cek ada asal dalam syarak, ada sokongan dalam syarak, ada dalil dalam syarak yang menyokong perkara baru tersebut, maka itu tidak dinamakan bid'ah. Kenapa tak dinamakan bid'ah? Kan baru. Yalah, dia kata wa in kana bid'atan lughatan. Dari segi bahasa dia boleh lah nak panggil bid'ah, sebab benda baru kan. Tapi dari segi syarak kita tak mau panggil bid'ah dah, sebab ada dalil. Saya bagi contoh mudah untuk membantu kefahaman kita. Masa PKP tadi kan kita diarahkan supaya sembahyang berjemaah dengan cara makmum jarak satu sama lain. Bahkan imam yang sebelum daripada PKP dulu ingatkan makmum betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Tiba-tiba masa PKP betulkan, luruskan saf dan jaga penjarakan sosial. Ingat lagi tak? Kan masih baru. Itu kan bid'ah. Sembahyang berjemaah jarak antara makmum itu tak berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW berpesan supaya kita tu memenuhkan saf. Jangan ada ruang-ruang kosong, dipenuhkan. Jadi bila kita sembahyang jarak, jelas benda baru. Bid'ah atau tidak? Di sisi ulama pendekatan yang pertama, bid'ah lah kata dia. Sebab benda ni tak ada zaman Nabi. Habis berdosa lah. Tengoklah dulu. Kalau bercanggah dengan syarak, berdosa. Kalau tak bercanggah, tak berdosa. Walaupun bid'ah. Kami namakan bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana baru. Kenapa pula bid'ah jadi hasanah? Pula hasanah tu kan baik. Ia baik sebab tak bercanggah dengan syarak. Kenapa boleh jadi tak bercanggah dengan syarak sedangkan zaman Nabi tidak berlaku? Jadi yang membenarkan, bahkan yang menyarankan kita solat jemaah jarak-jarak, alasannya adalah kerana menjaga nyawa, menolak mudarat. Kerana fakta dan data pada masa itu, kalau kita duduk hampir satu sama lain, risiko jangkitan COVID-19 tinggi. Dan kalau masih ingat masa itu kan, kalau kena COVID-19 tu macam dah boleh tulis wasiat lah, 50-50 lah. Pergi mungkin dah tak balik rumah lah. Sekarang ni macam dah biasa pula kena COVID-19 dah 3-4 hari baik, self quarantine dah baik. Dulu kan teruk. Jadi oleh kerana tujuan jarak-jarak itu bukan kerana benci kepada sunnah Nabi SAW atau sengaja nak meninggalkan sunnah Nabi, bukan. Tapi kerana mengamalkan sunnah Nabi dari aspek yang lain, iaitu Nabi SAW berpesan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita itu menyebabkan kemudaratan atau membiarkan berlakunya kemudaratan. Datanglah kaedah ad-dararu yuzal. Kemudaratan perlu dihilangkan. Cara menghilangkan kemudaratan dalam suasana COVID-19, jangan duduk rapat satu sama lain walaupun ketika solat. Jadi mereka tidak melarang dan mereka mengistilahkan perbuatan itu bid'ah hasanah. Sebab dari awal sudah jadi masuk dalam bab bid'ah. Cuma dia kelaskan kemudian, ini hasanah sebab selagi dengan syarak. Ini sayyi'ah, sayyi'ah mana buruk kerana bercanggah dengan syarak. Sementara ulama pendekatan yang kedua, kan di awal-awal sudah ada bakul bid'ah. Dia tengok benda tu baru, semayang jarak-jarak, apa cerita? Oh, ini kerana dalilnya begini nak jaga nyawa, nak talak mudarat. Oh, macam ni tak payah panggil bid'ah lah. Tak payah panggil bid'ah lah sebab ada dalil sokong. Tapi tak, ini semayang jarak-jarak kerana sajalah, tak seronok, dekat-dekat nanti tak selesa, rimas lah apa sebagainya. Itu jadi bid'ah sayyi'ah kerana tidak disokong oleh dalil. Tapi bagi mereka tidak bagi bid'ah sayyi'ah, bagi panggil bid'ah saja. Sebab satu bukan bid'ah, satu bid'ah. Yang bukan bid'ah perkara baru tapi disokong oleh dalil. Yang bid'ah perkara baru juga tapi tak ada dalil yang menyokong. Akhirnya natidah akhir sama. Saya kata the practical consequence is still the same. Apa practical consequence dia? Dua-dua kumpulan ulama ini, yang umum dan yang khusus, sama-sama setuju bahawa tidak semua perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW hukumnya haram. Tidak. Ada yang haram, ada yang tidak.
Yang haram dinamakan bid'ah oleh ulama pendekatan yang kedua, dinamakan bid'ah sayyi'ah oleh ulama pendekatan pertama. Yang tidak haram tidak dinamakan bid'ah langsung oleh ulama pendekatan yang kedua, dinamakan bid'ah hasanah, perkara baru yang baik oleh ulama pendekatan yang pertama. Jadi kesimpulan, walaupun kedua-dua kumpulan ulama ini mempunyai pendekatan yang berbeza, tapi as far as hukum is concerned, hukumnya apa? Sama je. Kalau tak bercanggah dengan syarak, baru pun boleh buat. Kalau bercanggah dengan syarak tu tak boleh. Tu yang kecoh kan, sehari dua hari katanya azan bid'ah dekat Shah Alam. Sebab masa dia azan dia sebut asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kan sepatutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pergi tambah sayyidana. Jadi kecoh. Ini apa azan bid'ah? Ada orang tag saya, ustaz aku tak nak komen ke? Kan? Sebenarnya tak perlu komen lah kalau kita mengaji. Dalam mazhab kita itu dikatakan sunat, itu dikatakan afdal, memang khilaf. Sebahagian mengatakan ittiba' exactly macam yang berlaku zaman Nabi itu lebih afdal. Sebahagian mengatakan ta'addub, beradab dengan menyebut Sayyidina itu lebih afdal. Benda khilaf, apa nak kecoh. Cuma tempat kita tak biasa. Maka kalau tak biasa, seeloknya jangan diamalkan. Kerana al-khuruj an adatin nas la yanbaghi al-khuruj an adatin nas illa fil haram. Al-Imam Ibn Aqil dalam kitab Al-Qunun menerangkan bahawa kita buat lain daripada kebiasaan manusia tidak sahih, tak sesuai, ikut je apa yang manusia dah biasa, illa fil haram, kecuali kalau perbuatan manusia itu haram. Tak sebut Sayyidina haram ke? Tak haram. Bahkan sesetengah kata itu lebih baik lagi, sebab exactly ikut macam zaman Nabi. Tetapi manusia tak biasa dengan Sayyidina di sini. Maka eloknya kita jangan, supaya orang tak jadi kecoh. Jadi kecoh lah. Oh, dia kata ini bid'ah, padahal ulama-ulama fiqh dah cerita dalam mazhab kita itu dianggap lebih afdal, sunat, kerana memuliakan Nabi SAW dan sesuai dengan sabda baginda, ana sayyidu waladi Adam, saya penghulu kepada anak Adam. Jadi kalau kita panggil Nabi SAW Sayyidina, penghulu kami, kena dengan hadis tadi. Jadi benda khilaf macam itu tak payah nak diperbesarkan sangat. Yang sebut Sayyidina, dia ada dalil sandaran dia. Yang tidak sebut Sayyidina juga ada dalil dan sandaran dia. Baik. Jadi selesai bab ta'rif. Yang ta'rif umum tu antaranya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Yang ta'rif khusus antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Selesai. Sekarang kita pergi kepada pembahagian bid'ah. Soalan, berapakah pembahagian bid'ah? Jawapan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah membahagikan bid'ah kepada dua bahagian. Penting, tarikh wafat Imam Syafi'i itu penting. 204 Hijriah berarti Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Kerana di zaman kita ada kawan-kawan yang mengaku mereka itu salafi. Kami adalah salafi, kata dia. Jadi dari segi makna salafi ni bagus. Kenapa? Salafi dari segi makna adalah pengikut salaf. Salaf siapa dia? Sahabat Nabi, tabi'in. Tabi'in ni kan murid daripada sahabat Nabi, atau yang mengaji dengan murid sahabat Nabi namanya tabi'in. Ini secara umumnya kita panggil salaf. Salafi pengikut kepada tiga generasi ini. Bagus atau tidak? Bagus. Yang tak bagus adalah kalau dia mengaku salafi tapi dia tolak pegangan salaf. Salaf pegang lain, dia pegang lain. Itu tak bagus, kerana macam satu bentuk penyamaran, satu bentuk misrepresentation. Kamu sebenarnya tak ikut salaf tapi kamu mengaku salafi. Itu yang tak bagus. Jadi yang mengaku salafi di zaman kita ni, yang peliknya, dia tak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bid'ah bagi dua. Dia kata tak, bid'ah satu, sesat semua. Jadi kawan-kawan kita di Kedah kata hak lagu tu Ustaz, mereka bukan salafi, mereka salafi. Salah pikut ni, mereka pikut lain. Oh, salafi tak mau, kita mau salafi. Salafi cantik. Ini pegangan salah dalam bab bid'ah. Imam Syafi'i bab bid'ah ni 3 poin. Ringkas tapi jelas.
Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah dua jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji maknanya elok, satu jenis lagi terkeji maknanya tidak elok. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Maknanya perkara baharu, perkara bid'ah yang selari dengan sunnah. Apa makna selari dengan sunnah? Kena dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Wa ma khalafaha, dan mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, iaitu terkeji. Dah selesai. Tapi macam mana nak tahu Ustaz, selari ke tak selari? Kan bid'ah ni benda baru. Kalau zaman Nabi SAW berlaku benda baru, senang. Kalau Nabi larang, ya bercanggahlah tu. Waktu Nabi larang. Kalau Nabi benarkan atau Nabi puji, makna itu selari. Nabi SAW masih hidup, kan senang. Zaman kita kalau berlaku benda baru, ya, sembahyang jarak-jarak, ya, dan sebagainya, itu siapa yang nak beritahu benda itu selari tak dengan sunnah? Siapa yang nak tentukan selari atau tidak dengan ajaran Nabi SAW? Jawapannya adalah ulama. Kerana al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi. Bukan warisi harta, tidak. Bukan warisi dinar, dirham, tidak. Yang dimaksudkan ulama pewaris kepada para nabi adalah ilmu. Bila ulama mewarisi ilmu sebagaimana para nabi menyampaikan ilmu, maka ulama mewarisi tugas para nabi menerangkan hukum kepada umat. So, ulama kena kaji. Tengok ayat mana, hadis mana, ijma' ulama yang mana, boleh tak guna qiyas, atau terpakai kaedah istishab, ataupun ada kaedah istihsan, ada sadu zara'i, ada masalah mursalah. Pelbagai sumber nanti ulama akan tengok sebelum mereka memutuskan ini baru bercanggah dengan syarak, tak boleh buat. Ini baru tapi tidak bercanggah dengan syarak, boleh buat. Misalnya di Mekah sekarang kan ramai orang tawaf pakai skuter ke sana. Bukan mana ada zaman Nabi SAW tawaf pakai skuter. Jangan kata tawaf pakai skuter, sembahyang pakai mikrofon pun tak ada zaman Nabi SAW. Sebab itu di awal-awal dahulu ada tokoh di Arab Saudi tak mau dia sembahyang pakai speaker sebab dia kata itu bid'ah. Zaman Nabi tak ada orang sembahyang pakai speaker. Memang ada speaker pun tak ada. Maka ada ulama daripada Mesir, dia tanyalah masa orang terbaca Quran tu, kamu baca Quran tu kenapa kamu pakai cermin mata? Dia kata nak bagi jelas, kalau aku tak pakai cermin mata aku tak nampak. Jadi diterangkanlah, dia kata cermin mata untuk menjelaskan pandangan, mikrofon untuk menjelaskan suara. Sama-sama tak ada zaman Nabi SAW. Kenapa kamu satu kamu terima, satu lagi kamu tolak? Kenapa? Tapi sekarang Alhamdulillah kan, rasanya di Arab Saudi pun dia punya sound system antara yang terbaik lah. Satu masjid sampai keluar boleh dengar. So tak ada masalah, kerana baharu yang tidak bercanggah dengan ajaran Nabi SAW diterima. Baik, selesai. Jadi pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini diterima oleh sekian ramai para ulama yang lain. Sekarang ni kalau kita cerita tentang bid'ah hasanah, kita akan diperli oleh golongan ini seolah-olah kita ni golongan yang terpinggir. Saya selalu dia kena perli dalam Facebook, ini ustaz bid'ah hasanah. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah, dia ahli bid'ah hasanah. Dia kata macam itu. Dah, memang dalam sunnah mengiktiraf bid'ah hasanah. Tak perlu kamu panggil kami ahli bid'ah hasanah, kerana termasuk sunnah Nabi SAW mengiktiraf perkara baru yang baik. Kalau kita mengiktiraf perkara baru yang baik, berarti kita ikut sunnah, ahli sunnah. Antara ulama yang setuju dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Athir dalam Al-Nihayah, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imam An-Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam At-Tabi'in fi Syarah Al-Ba'in, wa ghairuhum katsir rahmatullah alaihim ajma'in. Boleh kata hampir semua ulama bersetuju
dengan bid'ah itu dibahagi kepada dua? Soalan. Kalau begitu, kenapa Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, yang nama beliau tersenarai di kalangan ulama yang setuju dengan pembahagian Imam Syafi'i bid'ah terbahagi dua, kenapa beliau membahagi bid'ah kepada lima? Itu kadang-kadang orang tanya atau orang komplain, dia kata itulah kamu orang bid'ah bagi dua, bid'ah bagi lima, kan dah khilaf. Ikut macam kami senang, bid'ah satu je, sesat belaka. Tak juga. Sebab kamu pun sebenarnya tak perasan, kamu pun menerima bid'ah yang tak sesat. Di sisi kamu bid'ah dunia tak apa. So tak semua bid'ah sesat di sisi kamu. Okay. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, pembahagian bid'ah kepada lima itu bukan khilaf dengan yang bahagi dua, tidak, tetapi menjawab soalan yang berbeza. Saya bagi contoh. Kalau saya tanya, boleh tak saya dapatkan data yang hadir kuliah maghrib malam ni, berapa lelaki, berapa perempuan? Saya nak tahu dari segi jantina. Jadi saya akan dapat dua senarai lah. Ini nama yang lelaki, ini nama yang wanita, dua saja. So asalnya jantina. Jantina umumnya dua. Adalah khunsa tapi umumnya dua. Tapi kalau saya tanya, boleh tak saya nak dapatkan data, tolong edarkan kertas, tulis nama, saya nak tahu negeri asal. Dia sekarang duduk di Bukit Mulia, tapi mungkin ada orang asal Kelantan, Kedah, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak. Jadi masing-masing tulis. Terus saya tanya, ini jemaah lain kan ni? Kenapa Ustaz? Ada 5 grup. Tadi saya minta senarai ada 2 grup. Macam mana boleh jadi ada 5? No. Yang kita buat 2 grup, Ustaz tanya jantina, lelaki, perempuan. Sekarang Ustaz tanya negeri asal mereka, kebetulan ada 5 negeri, so jadi 5. Orang-orang yang sama Ustaz, jemaah yang sama, bukan jemaah yang lain. Tapi Ustaz tanya soalan beza kan? Begitulah di sini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertanya soalan, bid'ah itu selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi. Jadi ada 2. Satu selari, terpuji. Satu bercanggah, terkeji. Sementara Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, dia tanya soalan lain. Beliau tanya, apa hukum bid'ah? Hukum ada berapa? Secara asas, hukum boleh bagi 3. Hukum akal, hukum adat, dan hukum syarak. Hukum syarak boleh bagi 2. Hukum wad'i, hukum taklifi. Yang kita bahas dengar yang taklifi ada 5, iaitu wajib, sunat atau mustahab, harus ataupun mubah, makruh dan haram. Ini yang kita bahas dengar kan? Ini apa hukum? Haram. Ini apa hukum? Makruh. Ini apa hukum? Sunat. Ini apa hukum? Wajib. Ini apa hukum? Jaiz, harus kan? Itu yang kita biasa dengar. Bid'ah bukan hukum. Kadang-kadang orang tak perasan, ni apa hukum Ustaz? Ni bid'ah. Tak jawab soalan lagi. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah adalah istilah merujuk kepada perkara baharu. Hukum ni adalah khitabullah, perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf. Orang tak mukallaf, dia tak ada hukum. Apa hukum orang gila buat macam ni, dia tak ada hukum, sebab dia tidak mukallaf. Tapi kalau dibunuh orang, tak bolehlah dibiarkan. Kena tahanlah dia, kena letak dia pada satu tempat yang dia tidak boleh cederakan orang. Tapi nisbah kepada dia, oleh kerana dia tidak mukallaf, tak ada hukum. Dan hukum ni dia menyangkut perbuatan. Kadang-kadang orang belajar usul fiqh ni, dia bergurau, kita tak faham. Dia cakap macam mana? Dia kata, tuan-tuan, yang sebenarnya babi tidak haram. Jadi kita kata, ustaz ni dah mengagut dah ni, macam mana boleh dapat tauliah? Ada pula babi tak haram. Ya. Jadi sebenarnya dari segi teknikal usul fiqh betul. Kerana haram tu hukum. Hukum dia bersangkut dengan perbuatan, bukan dengan diri. Okey, kita ambil contoh tadi babi. Melihat babi haram tidak? Melihat babi, perbuatan melihat tidak haram, babi tetap babi. Memakan daging babi, baru datang hukum haram. Jadi babi tidak haram itu betul, sebab babi itu benda tak ada hukum. Tapi kalau kamu pergi makan daging babi, yang haram. Kamu setakat tengok babi, tidak haram. Begitu. Jelas ya? Jadi hukum syarak ada 5 taklifi. Kalau disuruh kita buat satu perbuatan,
tanpa ada pilihan. Sekira-kira kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat berdosa, namanya wajib. Kalau disuruh kita buat satu benda tapi masih ada pelonggaran, maknanya kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, itu namanya sunat ataupun mustahab. Kalau disuruh kita tinggal, tak ada pilihan, memang kena tinggal. Kalau kamu buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau kita disuruh tinggal, jangan buat, tapi masih ada pelonggaran, kalau buat tidak berdosa, itu namanya makruh. Kalau diberi pilihan nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya mubah ataupun harus. Jadi oleh kerana hukum syarak taklifi ada 5, bid'ah bila ditimbang atas neraca hukum dia jadi 5. Contoh, ditimbang satu perkara baru atas neraca hukum jatuh atas wajib, maka jadilah dia bid'ah yang wajib. Ada pula bid'ah tapi wajib, ada. Contoh apa? Contoh adalah memahirkan diri dengan ilmu Nahu. Nahu makna grammar Arab, untuk tujuan memahami Quran dan hadis. Itu wajib. Padahal zaman Nabi SAW, mana ada orang belajar Nahu, mana ada orang study Nahu. Tapi Nahu adalah, the grammar was there, embedded dalam diri mereka. Mereka daripada kecil pun cakap Nahu, mereka faham Nahu, tapi pergi belajar Nahu, ia tak ada. Tetapi setelah Islam berkembang, orang ajar, orang bukan Arab masuk Islam, mereka kalau tak mahirkan diri dengan Nahu, mereka tak faham. Al-kalam biduni nahwi la yafham. Percakapan kalau tidak dengan Nahu tidak boleh difahami. Baik, macam mana boleh jadi wajib? Asalnya belajar Nahu, memahirkan diri dengan Nahu tak wajib. Yang wajib adalah beramal dengan Quran dan hadis. Itu yang wajib. Baik. Boleh tak amal dengan Quran dan hadis kalau tak faham? Maka faham Quran dan hadis wajib. Boleh tak faham Quran dan hadis kalau Nahu jadi bukan? Tak boleh. Maka untuk orang yang nak memahami Quran dan hadis, wajib memahirkan diri dengan Nahu. Padahal memahirkan diri dengan Nahu itu bid'ah. Maka ini bid'ah yang wajib. Contoh lagi, at-tas'irul jabri, penetapan harga ceiling, maximum price. Itu lagi kan kecoh, harga ayam mahal, harga telur mahal. Telur pun jadi isu juga, kan? Tak ada telur lah, telur mahal, macam-macam. Ya. Jadi boleh tak kerajaan tetapkan harga ceiling? Zaman Nabi SAW bukan saja tak berlaku, bahkan Nabi tak nak buat. Ada permintaan daripada sahabat minta Rasulullah SAW tetapkan harga maksimum sebab barang mahal. Nabi tak nak. Nabi bagi sebab aku tak nak jumpa Allah dalam keadaan aku ada zalim pada satu orang, baik pada darah dia, aku pernah pukul dia atau bunuh dia, aku tak mahu, atau pada harta dia. Maka ulama faham menetapkan harga siling zalim pada harta peniaga. Kerana peniaga nak dapat barang susah. Time barang susah nak jual murah tak reda. Durian kan time murah tak apalah, pakai lombok-lombok. Cuba time mahal, tak reda dia nak jual dengan harga murah. Tiba-tiba kita paksa dia jual harga murah. Itu zalim. Kenapa selepas kewafatan Nabi SAW, ulama berfatwa boleh bahkan wajib menetapkan harga siling? Nabi tak nak. Ulama kata boleh. Nak ikut Nabi kan ikut ulama? Ya ikut Nabi, tapi ikut kefahaman ulama. Kadang-kadang orang tanya macam tu, kau nak ikut Nabi kan ikut ulama? Pasti nak ikut Nabi, tapi ikut Nabi mengikut kefahaman ulama berbanding ikut kefahaman kita sendiri. Ulama lebih faham. Ulama faham bahawa Nabi SAW tak mahu tetapkan harga siling kerana pada masa zaman Nabi SAW harga naik secara natural, market forces. Kemarau panjang, hujan tak turun, tanaman tak menjadi, hasil kurang, supply kurang, demand tinggi, harga naik. Tapi di zaman ulama berfatwa, mereka dapati harga naik dengan sebab manipulasi daripada peniaga. Peniaga sebenarnya ada barang. First dia monopolize the market, dia jadi sole distributor. Barang tu barang keperluan. Bila jadi sole distributor, dia naikkan harga, orang tak ada pilihan, orang terpaksa beli. Ini menzalimi pengguna. Maka yang haram tu melakukan kezaliman. Pemerintah kena cegah kezaliman. Zaman Nabi cegah kezaliman, jangan tetapkan harga siling. Zaman kita cegah kezaliman, kena tetapkan harga siling. Itu bid'ah tapi wajib. Kalau tak ada jalan lain lah. Kalau tak ada jalan lain untuk mencegah kezaliman tadi, kecuali kena tetapkan harga siling, jadi wajib. Padahal dia bid'ah. Itu contoh.
bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunat, mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Kenapa? Itu membantu mendapat ilmu. Kenapa tak jadi wajib? Tadi nak faham Quran, wajib belajar nahwu. Ni nak dapat ilmu, kenapa tak wajib bina sekolah? Sebab tanpa sekolah pun orang boleh dapat ilmu. Dekat surau masjid pun orang dapat ilmu. Pergi rumah tok guru pun boleh dapat ilmu. Jadi oleh kerana surau dan universiti dan juga tempat pengajian ni hanya membantu saja, bukan satu-satunya jalan. Maka membina tempat pengajian ini hukumnya sunnah. Walaupun bid'ah zaman Nabi tak ada, hukumnya sunnah. Okay, kita dah nak isyak, kita hentikan dahulu setakat itu. InsyaAllah next kita akan ulang kembali penerangan tentang pembahagian bid'ah kepada 5 mengikut hukum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.